Assalamualaikum, hai guys. Aku ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga dikurniakan kekuatan untuk berpuasa penuh dan mendirikan solat tarawih di rumah masing-masing. Dan sama-sama juga kita mohon supaya Allah permudahkan dan mengangkat semula bala dan wabak yang turun pada kita ini. Bala. Alright, aku ucapkan terima kasih kepada korang yang kongsikan idea-idea yang terbaik untuk tajuk perbahasan seterusnya. By the way, aku baca setiap komen korang tau. Dan ada yang sempat aku reply, dan kepada yang tak sempat tu aku mohon maaf sebab yelah, nak uruskan anak lagi, rumah lagi, beli barang lagi. Lepas tu nak baca artikel-artikel berkaitan, and the preparation untuk satu-satu konten memang memakan masa yang banyak. Seriously guys, a lot. So untuk korang yang baru jumpa channel ini, tahniah sebab yes, this is a channel from Malaysia yang membahaskan tentang One Piece. So jangan lupa untuk subscribe and menekan tombol loceng supaya korang dapat bersama aku dan nakama-nakama dalam channel ini untuk berkongsikan pendapat dan cadangan. Jangan lupa juga kepada semua untuk menggunakan ruangan komen di bawah untuk kita sama-sama berkongsikan dan bertukar-tukar pendapat. Thank you for the 16k subscribers, and I hope you guys can keep on support me until 100,000 subscriber sebelum the end of 2020. Ikuzo, Yarudomo! Kurma dari Timur Tengah, Yusof Tayo. kelezatan buah kurma yang tiada bandingannya. Yusof Tayo. Buah kurma Safia, Wasim, Safina dan banyak lagi. Terma atau terms haki ini mempunyai makna yang banyak kalau diterjemahkan secara langsung. Ia boleh membawa maksud hasrat, tekad, keinginan kuat, aspirasi dan banyak lagi. So cara kita digest maksud haki ini adalah according to ourselves lah. Meaning what we watch is what we get. Cuma dalam video kali ini akan diterangkan maksud haki. So mungkin korang boleh relate dengan fahaman korang tentang haki. Kemudian aku akan terangkan juga awal pengenalan haki dalam One Piece. Ketiga, jenis-jenis haki, dan of course keempat, teori tentang level-level atau tahap-tahap haki yang mana aku rujuk Library of Ohara tulisan Arthur. So I give my credit to Arthur yang telah menyusun penerangan haki ini dalam website dia sehingga mudah untuk difahami. Untuk pengguna haki terkuat mungkin aku akan kongsikan pada video akan datang. Okay? Okay. So basically, maksud haki adalah kekuatan misterius yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan tenaga dalaman mereka untuk pelbagai keperluan. Tenaga dalaman guys, tenaga batin kah? Haki juga digunakan untuk merasakan energi orang lain, meramalkan tindakan mereka, memberi pengguna lapisan pelindung, dan sesetengah orang yang terpilih, mereka mampu menumbangkan orang lain tanpa perlu menyentuh mereka dengan berbekalkan willpower yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Dalam chapter 519 muka surat 18, di mana salah seorang dari penonton yang menyaksikan pertarungan antara Luffy versus Thunder Sonia dan Marigold telah menyifatkan Haoshoku Haki adalah satu dalam sejuta dan hanya yang terpilih sahaja yang boleh menggunakannya. Semua makhluk hidup di dunia One Piece mampu mempelajari haki walaupun tidak ada ijazah sarjana muda haki dengan kepujian di universiti. Namun sebahagian besar orang mampu mempelajari haki, cuma sebahagian besar tidak menyedarinya atau gagal mengawakenkannya. Even haiwan dan benda-benda pun boleh menggunakan haki. Contohnya Kung Fu Dugong, seekor haiwan, dan Alpaka Chino, iaitu sebuah bazooka yang diterapkan buah devil kepadanya sehingga mampu bertukar menjadi seekor alpaka putih. Pengenalan haki dalam dunia One Piece. Pada awalnya haki tidak disebutkan namanya apabila pertama kali kita lihat Shanks menggunakannya untuk menghalang Lord of the Coast bagi menyelamatkan Luffy semasa masih kecil pada waktu itu. Istilah haki pertama kali diperkenalkan ketika Blackbeard bercakap tentang bounty Luffy berbanding hakinya pada chapter 234, iaitu semasa kru Mugiwara berada di Jaya. Dan haki juga disebutkan pada chapter 434 ketika Shanks bertandang ke kapal Moby Dick berjumpa Whitebeard. Konsep asas haki diperkenalkan di Kepulauan Sabaudi dan di Amazon Lily Arc. Konsep ini dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Rayleigh kepada Luffy pada awal latihan di Pulau Rusu Kaina. Haki secara mudah untuk faham ada pada setiap yang bernyawa, cuma belum diaktifkan dan dibangkitkan. Tapi haki juga jarang bagi kebanyakan orang atau orang biasa untuk mengaktifkannya. Cara mengaktifkan haki adalah dengan latihan yang keras. Cuma ada juga yang dapat mengaktifkan haki tanpa latihan yang diketahui, macam Aisa dan Otohime yang lahir dengan haki yang telah pun diaktifkan. Oleh kerana haki berasal atau berpunca dari semangat atau willpower dalaman dan bukan berdasarkan bentuk fizikal seseorang, pengguna haki tersebut masih mampu menggunakan haki walau badan mereka bertukar.
Dalam chapter 672 diperlihatkan Sanji menggunakan haki dalam tubuh Nami. Haki juga boleh menjadi lebih kuat, terutamanya apabila pengguna haki bertempur dengan lawan yang lebih kuat, seperti mana dalam chapter 886 muka surat 18 semasa Luffy flashback dan ingat balik kata-kata Rayleigh. Walaupun haki dilihat sebagai senjata yang ampuh, namun haki mempunyai keterbatasan dan had. Apabila digunakan berlebihan, membuatkan penggunanya tak dapat menggunakannya dalam jangka masa beberapa lama sampai haki tersebut recharge. Jenis-jenis haki. So basically kita ada 3 jenis haki, iaitu Kenbun Shoku, Buso Shoku, Hao Shoku haki. Cuba korang try sebut cepat-cepat. Kenbun Shoku, Buso Shoku, Hao Shoku, Kenbun Shoku, Buso Shoku, Hao Shoku, Kenbun Shoku, Buso Shoku, Hao Shoku, Kenbun Shoku. Yang pertama, Kenbun Shoku haki. Sejenis haki yang mana memberikan pengguna sixth sense di persekitarannya. Menurut Rayleigh dalam chapter 597 muka surat 12, Rayleigh menunjukkan penggunaan Kenbun Shoku atau observation haki ini. Menurutnya, Kenbun Shoku haki adalah keupayaan untuk merasai kehadiran seseorang pada tahap yang tertinggi. Dengan menguasai Kenbun Shoku haki, seseorang dapat melihat musuh yang tersembunyi dan mengetahui jumlah mereka, bahkan mampu membaca pergerakan musuh. Menurutnya lagi, di Skypiea, Kenbun Shoku haki dikenali sebagai mantra. Yang kedua adalah Buso Shoku haki atau armament haki. Buso Shoku haki ini adalah haki yang memberi keupayaan kepada penggunanya untuk melapisi seseorang di sekitar diri mereka yang bertindak sebagai perisai yang sangat kebal. Ianya digunakan sama ada untuk defense maupun menyerang. Haki ini mampu untuk diperkembangkan dengan banyak cara. Menurut Rayleigh pada chapter 597, Buso Shoku haki diibaratkan seperti seseorang memakai baju besi. Menurutnya lagi, lebih kuat haki tersebut, lebih kuatlah sesuatu serangan itu. Haki ini juga sangat efektif menentang pengguna buah logia. Haki ini juga dapat disarungkan kepada senjata yang bernama Rorojoro. Kenbun Shoku dan Buso Shoku haki adalah 2 corak dalam haki. Namun terdapat satu lagi jenis haki yang tak ramai dapat menggunakannya, iaitu yang ketiga, Hao Shoku haki. Ia adalah keupayaan bagi mengatasi will orang lain. Menurut Rayleigh, apa yang membezakan ketiga-tiga haki ini adalah Hao Shoku haki tidak dapat dilatih untuk mendapatkannya kerana ia adalah unik dan merupakan kekuatan nyata seseorang. Hao Shoku haki juga dikenali sebagai Conqueror haki atau haki penakluk. Namun sekiranya haki ini tidak dikuasai dengan baik, ia juga akan memberikan kesan kepada kawan-kawan atau orang-orang yang tak bersalah yang berada di sekitar pengguna tersebut. Menurut Rayleigh, walaupun seseorang telah berjaya mengaktifkan ketiga-tiga haki ini, namun oleh kerana kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada diri pengguna tersebut, hanya satu sahaja haki dari 3 haki tersebut yang mampu digunakan pada tahap optimum. Tambah Rayleigh lagi, dengan menguasai ketiga-tiga jenis haki ini, keupayaan buah devil Luffy akan bertambah versatile. Alright, next, teori tentang level dalam haki. Sebagaimana yang aku beritahu tadi, teori pasal level dalam haki ini aku dapat dari The Library of Ohara dari penulis bernama Arthur. Aku just sampaikan sahaja. Alright, kita pergi ke yang pertama, level dalam Kenbun Shoku haki atau observation haki. Di tahap pertama adalah The Awakening of the Haki atau tahap di mana pengguna berjaya unlock kemampuannya untuk menggunakan haki tersebut. Dinamakan Present Sensing. Di tahap ini, pengguna dapat merasai keberadaan seseorang tak kira kawan maupun lawan walaupun dalam jarak yang jauh. Keupayaan pada tahap ini dapat dilatih atau diperoleh secara sendirinya. Buktinya adalah Usopp yang mampu merasai kehadiran Law dan Luffy semasa di Dressrosa Arc. Pada tahap yang kedua terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah dapat merasakan atau mengukur kekuatan seseorang yang dinamakan Strength Sensing. Kenbun Shoku haki pada tahap ini amatlah berguna dalam menentukan kawan yang kuat dan menghindari lawan yang kuat. Buktinya adalah Sanji semasa di Zou yang mampu menghidu kehadiran Nekomamushi menghadiri Beji. Bukti kedua adalah Rayleigh yang mampu menghidu haiwan sebanyak 500 yang mempunyai kekuatan melebihi Luffy semasa di Rusu Kaina. Bukti ketiga adalah apabila Kobe mula-mula bertemu Kiros dan dapat merasakan yang Kiros adalah seorang yang kuat. So dengan adanya Kenbun Shoku haki tahap ini, tak payah dah nak pakai power skill macam Saiyan Tribe pakai itu. Yang kedua adalah emotional sensing, di mana seseorang dapat merasai emosi dan merasa empathy kepada orang lain. Buktinya apabila Otohime dapat merasakan penderitaan Fisher Tiger dalam hatinya. Bukti kedua, Fujitora dapat merasakan kegembiraan di hati penduduk Dressrosa. Yang ketiga adalah voice hearing. I hear voices in my
understand, they talk to me. Di mana pengguna Ken Bunshoku Haki ini dapat mendengar suara seseorang walaupun pada jarak yang jauh. Keupayaan unik ini hanya diperolehi oleh beberapa orang sahaja yang dilihat setakat ini, iaitu Kobe dan Aisa. Buktinya Aisa dapat mendengar suara Shandian Warrior yang dibunuh oleh Enel semasa di Skypiea Arc. Begitu juga Kobe yang dapat mendengar suara lanun dan angkatan laut yang banyak menghilang akibat dibunuh. Yang keempat adalah Foresight, di mana pengguna Ken Bunshoku Haki ini dapat foresee atau meramalkan serangan musuh. Keupayaan ini banyak sekali kita nampak dalam One Piece. Tahap yang ketiga ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah Future Sight. Future Sight adalah kemajuan daripada Foresight. Pada tahap ketiga, yakni Future Sight ini, pengguna dapat melihat sekilas gambaran masa hadapan. Mereka yang berjaya menguasai Ken Bunshoku Haki pada tahap ini adalah Luffy dan Katakuri. Namun pada tahap ketiga ini terdapat sedikit kelemahan, iaitu pengguna perlu berada pada tahap fokus dan ketenangan yang paling tinggi bagi menggunakannya. Selain itu, pengguna dapat mentafsir masa depan, namun sekiranya gambaran masa depan yang dilihat terlalu ke hadapan, pengguna tak tahu apa yang terjadi sebelum itu. Hal ini dilihat ketika Katakuri dapat melihat puding menangis di atas pelamin, namun tak tahu sebabnya. Luffy memperolehi Future Sight ini secara tidak sengaja semasa di Marineford War apabila dia melihat gambaran masa hadapan tangannya dipotong sekiranya dia menyerang Mihawk. Setelah bertarung dengan Katakuri, Luffy berjaya menguasai Future Sight ini dan kita dapat lihat Luffy menggunakannya semasa di penjara Udon. Yang kedua adalah Voice of All Things. Keupayaan ini adalah kemajuan daripada Voice Hearing. Walaupun masih lagi belum dipastikan, cuma Oda seakan-akan telah memberi isyarat bahawa ini adalah Advanced Haki selevel Future Sight. Keupayaan ini memberi kelebihan kepada penggunanya untuk mendengar dan bercakap-cakap kepada banyak perkara, termasuklah haiwan dan benda-benda seperti poneglyph. Mereka yang memiliki keupayaan ini yang telah dikenal pasti setakat ini adalah Luffy, Momo, Oden, Roger dan Three Eyes Tribe. Lepas tu macam mana pula dengan kru Mugiwara dan kawan-kawan doang yang dengar Going Merry bercakap? Menurut Frankie, dalam chapter 351 muka surat 16, yang bercakap itu adalah Klabauterman, iaitu sejenis pari-pari yang hidup di dalam sesebuah kapal yang dijaga dan disayangi dengan baik. Yang kedua, tahap dalam Busoshoku Haki. Tahap yang pertama atau asas dalam Busoshoku Haki adalah di mana pengguna seolah-olah menyalut dirinya dengan baju besi yang tak dapat dilihat, sama ada untuk menyerang maupun untuk bertahan. Tahap kedua terbahagi kepada 5, iaitu Full Body Imbuing atau penyalutan Superiority, Ryo dan Tribal Haki. Yang pertama, full body, adalah apabila pengguna menyalut tubuh sepenuhnya dengan haki. Manakala yang kedua, penyalutan atau imbuing, adalah di mana pengguna menyalut hakinya dengan objek atau senjatanya seperti pedang, panah dan sebagainya. Yang ketiga, superiority, adalah menyalut tubuh pengguna dengan haki yang lebih tebal, membuatkan serangannya mampu menyakitkan musuhnya walaupun musuhnya menyalut dirinya dengan Busoshoku Haki juga. Hal ini kita dapat lihat semasa pertarungan Luffy menentang Katakuri. Seterusnya adalah yang keempat, Tribal Haki, seperti mana yang dapat kita lihat pada badan Luffy semasa dalam bentuk Gear Force-nya. Dikatakan pada tahap ini pengguna dapat menyatukan hakinya dengan buah devil miliknya, seperti Luffy walaupun mengeraskan tubuhnya dengan haki tetapi masih tubuhnya anjal seperti getah, dan Katakuri yang menggunakan haki semasa menyerang Luffy tetapi masih melekit seperti mochi. Yang kelima iaitu Ryo, iaitu memberi keupayaan kepada pengguna untuk menghasilkan haki seseorang mengalir melalui serangannya. Penggunaan haki Ryo ini digunakan untuk menyerang dan bertahan. Kita dapat lihat Busoshoku Haki jenis Ryo ini digunakan oleh Marigold, Rayleigh, Hyogoro, Whitebeard, Luffy dan Roger. Busoshoku Haki tahap ketiga iaitu Advanced Mode terbahagi kepada 2. Satu adalah Permanent Imbuing atau penyalutan kekal, iaitu kemajuan dari teknik imbuing. Kita dapat lihat Permanent Imbuing pada pedang Kokuto Mihawk yang bernama Yoru. Kedua adalah Advanced Ryo, iaitu di mana pengguna berjaya mencederakan atau menghancurkan sesuatu objek atau benda hidup dari dalam. Setakat ini, keupayaan ini kita dapat lihat pada Rayleigh yang berjaya menghancurkan collar pada lehernya, dan Luffy juga mampu menggunakannya secara tidak sengaja pada awalnya, namun kemudian berjaya menguasainya. Alright, sebelum tu, apa perbezaan teknik Rokushiki bernama Tekkai dengan Busoshoku Haki? Rokushiki adalah 6 teknik seni bela diri khusus superhuman. Ia diperkenalkan awalnya oleh CP9. Perbezaan Tekkai dengan Haki adalah Haki based on willpower, manakala Tekkai based on physical power. InsyaAllah panjang umur aku cerita pasal Rokushiki.
Yang ketiga adalah tahap dalam Haoshoku Haki. Tahap yang pertama adalah apabila seseorang berjaya mengaktifkan haki ini tapi belum mampu mengawalnya seperti mana yang diperlakukan oleh Kobe, Ace dan Luffy. Menurut Rayleigh, pengguna pada tahap ini mungkin akan memberi kesan kepada kawannya sendiri. Pada tahap kedua, terbahagi kepada dua, iaitu Conqueror dan Authority. Haki tahap Conqueror adalah apabila seseorang itu berjaya menguasai dan mengawalnya dengan baik. Ini ditunjukkan oleh Luffy semasa di Fishman Island yang menumbangkan sebilangan besar musuh mereka tanpa memberi kesan kepada nakama dan aliansinya. Seterusnya, Authority, iaitu pengguna dapat menjinakkan haiwan liar tanpa perlu mencubit pipi macam Otama. Tahap ketiga adalah Advanced Conqueror, iaitu kemajuan dari Haki Conqueror yang mana pengguna mampu menggunakan Conqueror yang lebih hebat. Buktinya semasa Shanks menggunakan Advanced Conqueror semasa berada di atas kapal Moby Dick Whitebeard yang bukan sahaja memberi kesan kepada manusia, bahkan kayu-kayan kapal Whitebeard pun retak. So guys, it is a very long discussion. Aku harap korang boleh faham dan hadam. And of course, kalau ada penambahan atau pembetulan, boleh komen kat bawah. Diingatkan sekali lagi, if you are not a Kimis Coverto subscriber, boleh klik subscribe sekarang dan tekan bell notification so that korang tak terlepas any video dari aku. Sign it out for now. Sayonara.